hakim boleh beri izin kepada orang lain untuk apa? Untuk puasa. Dan jikalau bersalah-salahan segala warisnya, kata setengah mereka itu, kita keluarkan fidyahnya. Kita keluarkan daripadanya fidyahnya. Mana adik-beradik ramai, yang waris ni tinggal ramai. Apa yang berlakunya? Bila tinggal ramai, satu grup kata apa? Kita buat keluar duit banyak fidyah sudahlah. Macam tu. Kata setengah kita, puasakan daripadanya. Satu geng kata suruh bayar fidyah. Satu geng kata apa? Suruh puasa. Nescaya diperkenankanlah kata yang mengendaki mengajarkan fidyah. Faham tak? Maknanya grup yang suruh keluar fidyah tu, yang tu kita pakai. Yang tu kita pakai. Okey, baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Dari kerana pada memadai mengeluarkan fidyah ganti puasa dengan ijma' sekalian ulama atasnya. Itu dia. Maknanya sekarang ni, kenapa kita nak pilih bayar fidyah daripada ganti puasa? Sebab ijma' ulama mengatakan fidyah itu lebih utama. Okey, bersarahan puasa. Baik. Dan jikalau berbilang warisnya dan tiada seorang jua pun daripada keluarga mayat yang mempuasakan daripadanya, hendaklah dibahagikan atas mereka itu sekalian mud atas kadar bahagian mereka itu pada warisnya. Cerita dia sekarang ni, kalaulah banyak hari puasa dan warisnya banyak, kan? Waris ni buat keluar lah sikit, seorang sikit. Okey. Kemudian barang siapa kena bahagian daripada mud, okey, barang siapa, dia kata sini, Allahu akbar kabira. Kita langkau tak gini melilau. Kemudian barang siapa kena bahagian daripada mud, daripada cupak tu, haruslah dikeluarkannya akan fidyahnya. Sekarang ni abang lu ambil 5 cupak, aku adik yang bosor ambil 5 cupak, kak lu ambil 5 cupak, dan sekali bagi. Okey, kita keluar dia habis kata. Dan harus dipuasakannya daripadanya. Tapi kalau dah banyak jadi hukum harus puasa. Dan hendaklah dijabarkan. Ini tak tiba baca orang kan. Kat sinwaranya. Apa dia ni? Semua. Kita dah biar. Jika ada, tetapi jika puasa yang wajib itu sehari, maka tiada harus dikerjakan setengahnya daripada fidyah, dan setengahnya dengan puasa. Yang ini menyebabkan dia tak faham cerita. Okey, baik. Tak apalah. Cerita kita kesimpulan apa? Pertamanya, orang puasa dan orang yang ada kewajipan puasa tadi, dia kemudian dia mati. Buat macam mana? Bayar fidyah. Kalau tak ada siapa nak bayar fidyah, keluarganya kena ganti puasa. Tapi kalau dua-dua dah nak bayar mana? Fidyah. Kalau ada dua-dua tu ambil fidyah. Jadi itu ceritanya nak abang bagi kes yang kata, tapi hak hidup boleh ganti puasa tak? Tak boleh. Okey, itu mukadimah untuk hak orang yang fidyah puasa. Saya nak langkau sikit. Baik. Jadi cerita hak yang ujung ni, mudah-mudahan tuan-tuan faham, sebab saya tinggal dengar aja ni. Kalau kita nak sambung, kita tengok waktu lain, kita sambung daripada awal balik. Sebab kalau sambung ni 2 jam balik. Kita ambil hujung. Tengok. Dan berbilang-bilang mud. Apa dia? Tajuk dia ni. Dan berbilang-bilang cupak. Okey. Takhir itu, maksud takhir melewatkan bayar. Takhir tu melewatkan bayar. Okey, saya baca elok supaya tuan-tuan faham istilah. Dan berbilang-bilanglah mud takhir itu sebab berbilang-bilang tahun. Sekarang ni contohlah. Kita baca lagi sikit tu. Okay. Umpamanya jika ditakhirkannya qada puasa sehari hingga 4 tahun. Yang wajib qadanya sehari, tapi dia duduk galik sampai berapa tahun? 4 tahun. Maka wajib atasnya 4 tahun. Okey? 4 tahun lah, sebab sekarang ni dah lebih 4 tahun kan? Nak kiranya 4 tahun. Tapi sehari je.
maka wajib atasnya 4 mud. 4 juta. Tak ada kenapa saya cerita ni? Ceritanya hamba Allah mai jumpa saya. Dia tanya, "Ustaz, kalau lah 13 tahun saya tak puasa, berapa banyak video saya nak kena bayar?" Tu dia. Saya kita kira tengok. Ni, yang ni dia bagi jumlah kecil. Kan? Tajuknya video. Ya? Tak apa. Ni ceritanya lewat langkah tahun. Baik dengar dah. Maka wajib atasnya 4 juta. Baru kena tahun depan dia tinggal. Ni hak kena video ni. Lewat kan? Okey. Tahun pertama 1 video, tahun kedua 1, tahun 3 1, tahun 4 1. 4 tahun jadi 4 juta. Okey. Dan jika ditakhirkannya qada puasa itu 30 hari hingga 4 tahun. Berapa agak? 30 kali 4. Berapa? 122. Pandai. Macam lagi tak sebiji. Wajib atasnya 120 juta. Inilah hukumnya jika ada dia hidup. Kalau orang ni masih hidup. Okey, cerita dia hidup mati ya. Dan jika ada ia mati, maka jika tiada dipuasa akan oleh kerabatnya, tiada dipuasakan oleh kerabatnya, daripadanya hendaklah dikeluarkan daripada tarikahnya. Maksudnya sekarang ni, kalaulah kau tu mati, keluarga dah tahu kata mati, dia ni ada hutang puasa, keluarga tak bayar ganti. Maknanya puasa kau kerabat dia balik tak bayar ganti puasa tu. Bukan bijak ni. Okey, hendaklah dikeluarkan daripada tarikahnya bagi tiap-tiap sehari 2 mud. Ni nak ni. Puasa tak sabar-sabar abang. Okey, tak apa. Kita ulang balik. Ya. Dikeluarkan daripada tarikahnya, dikeluarkan daripada harta peninggalannya. Okey. Bagi tiap-tiap sehari 2 mud 2 cukup. Okey. Pasal apa? Satu, ganti puasa yang luput. Kita baca lah. Maka pasal ni okey, kerana puasa yang luput dan 1 mud kerana takhir. Cerita ni hak mati, hak hidup tak bertambah. Hak mati ni dia bertambah. Pertamanya pasal dia tak ada puasa dah. Puasa luput 1, ketika cepat, satu lagi takhir. Okey, baik. Tak apalah. Lah ni tahun pertama kena bayar berapa? Hak orang mati tadi ni? Tahun pertama bayar apa? 2. Tu. Macam cikgu matematik. Okey. Baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka jika ditakhirkan qada sehari hingga 4 tahun umpamanya. Jadi ada mitakala. Tak ada apa-apa. Okey, hak tadi hidup sehari puasa 4 tahun 4 cepat. So, puasa 30 hari tak puasa sebulan 4 tahun 120 cepat. Hak yang ni pula kalaulah dia tak puasa sehari dan dia telah mati, maka 1 untuk ganti puasa, 1 ganti untuk sebab takhir lewat. Okay. 2. Lah ni kalaulah 4 tahun dia tak akhirkan puasanya, tak bayar, waris tak bayar. Untuk ganti puasa ni. Maka berapa hari dia kena, berapa cepat dia kena bayar? Tak boleh kau bila 2 kali 4 lah 8. Terima kasih kalau sudi menjawab. Okey, saya nak baca apa isi kitab saya tak. Okey. Kalaulah dia takhirkan qada puasa sehari hingga 4 tahun umpamanya, hendaklah dikeluarkan daripada tarikahnya, hendaklah dikeluarkan daripada harta pusakanya 5 mud. Faham tak 5 mud? 5 cukup. Yang ni saya bincang panjang dengan Ustaz Rijal ni. Pi dah mendak dah. Sembang dah. Dekat sejam tu. Jadi bila kata hak yang cerita hak tadi tutup dah. Ni ceritanya mati. Kan?
Sehari hak luput, sehari hak yang taksir lewat. Nah, kalau 4 tahun tiba-tiba kitab ni kata hanya 5 jemput sahaja. Kita ada kira 4 darat 28. Kan? Rupanya dia dapat 5 aja. Yang ni yang saya takut nak jawab hukum ni. Kalau saya benar, saya tak nak clear, saya takkan jawab. Kecuali saya minta tangguh. Kalau saya jawab juga benda saya tak clear, sat lagi orang pakai tu betul kan tak tangguh. Baik, tak apa. Abang untuk sultan nak. 5 jemput bermakna 4 hari untuk 4 jemput untuk apa? 4 tahun, 1 untuk lewat. Tu dia cara dia. Ni pandangan kitab Sabilul Muhtadin. Barang lain kita lain ada pandangan dia. Dia kata bagi balik tengkang, ustaz ni cerita betul, ustaz ni cerita macam ni. Yang aku tahu dia mengaji tak bayar ganda, tak bayar ganda, tak bayar ganda. Yang tu aku tahu. Kan? Ni tajuk kita, tajuk yang special ni. Saya dia kata hang mengaji tak habis. Memang tak habis pun ustaz lain kau tajuk. Baik. Baik, ni ceritanya kata yang ni, yang Ahmad ni. Nah, tak apa sikit lagi, tak banyak dah. Allahu Akbar. Baik. Maka hendaklah kalaulah dia kata tadi 5 cepat. Dan jika ditaksirkannya qada puasa 30 hari. Orang yang sakit mati tadi tiba-tiba 30 hari dia tak puasa. Kemudian pula kalau 30 hari dia tak puasa, soalan yang kedua, banyak mana dia nak buat? 30 hari dia tak puasa. Okey, tadi kan sehari campur dengan 1 jadi 5. 30 hari sampai 4 tahun. Berapa lah gantinya? Nak cepatnya berapa cepatnya? Okey. 30 hari darab dengan 4 tahun. Macam tadi 1 darab dengan 4. 30 hari darab dengan 4 tahun berapa hari? 120 hari. Itu hak ganti puasa baru. 120 hari untuk ganti puasa. Kalau 120 hari untuk ganti puasa, baik, tak apalah. Hak sebab takhir lewat sehari syupak, sehari syupak. Jadi ceritanya 30 hari 30 syupak. 30 hari 30 syupak campur dengan 120 150. Okey, dengar saya nak baca. Tu dia. Baik. Dan jika ditaksirkan qada puasa 30 hari hingga 4 tahun, maka hendaklah dikeluarkan daripada tarikah hanya 150 cupak. Demikianlah dikiaskan atas yang lain daripada itu. Baik. Jadi nak habang lagi, itu cara nak bayar fidyah sama ada orang hidup atau orang mati. Yang penting sekarang ni kita tahu tajuk awal dia. Saya cerita di hujung ni. Sebab ada orang yang waktu dia hidup, dia tak boleh puasa. Kan? Yang tu kita tak boleh kan? Ganti. Tapi hak yang ni pula ceritanya orang tu kalaulah dia hidup sekarang ni dia tak boleh puasa. Maka kita ganti dengan fidyah. Rasa saya nampak ada lain kan? Okey, baik. Tapi sikit lagi sebelum kita baca Ali 40. Ada 1-2 ayat lagi. Okey. Adalah tempat memberikan sekalian fidyah itu sekalian fakir dan miskin jua. Tiada yang lainnya daripada segala jenis mustahiq zakat. Maksudnya sekarang ni kalau nak bayar fidyah, jangan cari semua asnaf zakat. Nak bayar fidyah cari siapa? Cari orang miskin. Cara miskin, fakir atau miskin, itu dia. Jadi ceritanya maka masuk pada miskin itu fakir kerana ia terjahat halnya daripada miskin. Orang fakir itu lebih berhajat daripada orang miskin. Jadi maka orang fakir itu lebih utama kita bagi dia. Kadang-kadang kita tengok kan, secara tak langsung dah, kadang-kadang berlaku dalam orang kita kan, orang ni miskin anak ramai kan, dalam masa yang sama dia tu juga fakir kan. Kadang-kadang orang tua tak ada anak,
miskin tak ada kerja apa, sakit pula nak kerja tak boleh. Agak kau itu kita nak panggil apa? Fakir ke miskin? Oh, fakir. Ada setengah orang dekat sini dia fikir, orang tua ni Baitul Mal pasal apa tak tengok-tengok dia. Dia duduk cari Baitul Mal tu lah. Hang dalam masyarakat kena tengok siapa orang terdekat yang memerlukan, lebih bagi amil yang terlibat. Itu kena jaga sungguh. Nah, sebab saya kesiannya orang duk tolong orang miskin ni dalam Ramadan ya. Dalam Ramadan orang tahan. Kan? Tapi hak dalam macam ni, keadaan macam ni memang tak usah tunggu Ramadan lah. Cerita ni semua cerita lepas Ramadan. Tapi boleh juga bayar dalam Ramadan. Kalau nak sakit tak boleh puasa, bayar terus. Jangan taruh sampai langkah-langkah tahun. Okey, rasa-rasa padan lah saya tekan. Untuk cerita puasa kita masuklah di 40 insya-Allah. Nak abang aku jawab pasal apa? Bila orang tanya saya ada apa kata, kawan-kawan pun tak jawab juga. Mesti berganda. Hak mana yang kena berganda? Tapi hari ni kita baca orang punya bukan berganda. Dan barangkali ada pandangan lain. Ni untuk kita pakai sebentar ni. Okey, pakai dah dulu. Allahu'alam, kita bukan di 40 kita. Okey, baik. Hadis 40 kita muka surah 40. Kalau hak yang rumi lah. Jumpa tak? Kalau kata saya terulang balik habang Ustaz baca dah tu. Okey. Riwayat ringkas imam hadis yang masyhur. Baca dah lagi? Baca dah. Saya baca sampai tahu mana? Abdullah Abang mai. Habis dah tajuk tu. Kamu masuk sejarah ringkas. Ringkas 45. Sejarah ringkas lah. Sejarah ringkas dah? Imam Nawawi tu. Yang tu pun sampai tahu mana tak? Kau baru masuk? 45 ah. Terima kasih tu dapat. 45 Yang bawah. Oh yang bawah tu. Okey, tak apalah. Kita ambil rangkap yang kedua. Kita baca elok. Habis dah kan? Habis dah. Habis dah ada rangkap habis dah. Oh, fatwa imam itu kita cerita dah fatwa imam dah. Kan? Yang cerita Imam Nawawi waktu dia kata haram bagi rakyat mengeluarkan harta untuk membina ekonomi negara selagi pemimpin tak keluar. Ingat kedua orang. Baik. Okey, dan ni untuk sebagai yang kita raikan cerita akhir untuk Imam Nawawi ni kita baca bila fatwa imam tu sedia lalu. Kita baca fatwa imam sedia lalu untuk kenal macam mana pendirian Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Fatwa Imam Nawawi yang menggemparkan. Tidaklah sehebat fatwa orang yang hilang nak sembahyang lain. Taklah gempak macam tu. Tak apa. Kut Muka surat 46. Jawi ke Rumi? Jawi. Jawi cari tajuk fatwa Imam Nawawi 45. Oh, Jawi 45. Patah balik satu keluar. Okey, baik. Kesian Rani semangat nak ngaji hadis 40 tak jalan habis dengan bekok. Hadis tak ada ngaji. Baik. Menurut riwayat bahawa apabila baginda Sultan Al-Malik Al-Zahir telah mengadakan persiapan perang untuk memerangi orang-orang Tatar, orang Mongol, lalu digunakanlah fatwa ulama yang mengharuskan mengambil harta rakyat untuk kepentingan perang melawan musuh. Apa fatwa dia? Ada ulama kata apa? Harus mengambil harta rakyat untuk kepentingan perang melawan musuh. Ulama fiqh negeri Syam telah menulis menerangkan fatwa tersebut. Tetapi baginda belum merasa senang hati kalau Imam Nawawi tidak memberi fatwanya. Sultan takut pasal dia ni seorang yang tegah. Fatwa dia fatwa yang amat kita tajam. Bila sampai ulama lain kata boleh ambil harta untuk buat mata persediaan perang,
Tapi sultan ni rasa tak seronok pasal Imam Nawawi tak cakap lagi. Kalau kita kat Malaysia ni, kalau satu hamba Allah tu tak cakap lagi, ya boleh ke tak ni, boleh ke tak ni. Baik, tak tahu lah siapa dia kan. Saya cerita lah. Lalu baginda berkata, masih adakah lagi orang lain? Maksudnya siapa lagi nak keluar fatwa? Masih ada. Syekh Muhyiddin An-Nawawi tu dia ada kan jawab, ada lagi seorang tak kata. Demikianlah yang jawapan disampaikan kepada baginda. Ulama yang kata ada seorang lagi yang tak cakap. Baik. Kemudian baginda menyebut Imam Nawawi dan meminta beliau memberi fatwanya bersama ulama fiqh mengenai pengambilan harta rakyat untuk peperangan. Beliau berterus terang tidak mahu memberi fatwanya dan enggan. Kalau bahasa kita I no comment lah. Macam tu lah. Aku tak mau komen apa-apa, tak mau cakap apa-apa. Baginda bertanya, apakah sebabnya beliau menerangkan sikapnya itu? Ulang balik. Apakah sebabnya beliau enggan? Lalu beliau memberi penjelasan mengapa beliau terpaksa menerangkan sikapnya dan keenganannya memfatwakan sama ada fatwa sama seperti fatwa para ulama. Pasal apa dia tak marah? Beliau dalam penjelasan kepada baginda menerangkan seperti berikut. Ampun tuanku, adakah Patik sememangnya mengetahui dengan sesungguhnya bahwasanya tuanku adalah dulunya seorang tawanan, tidak ada sebarang harta benda, tetapi pertolongan Allah telah dilempahkan kurnianya kepada tuanku dengan dijadikan tuanku seorang raja. Itu dia. Faham betul ayat? Cerita dia gini, dia tak mau keluar fatwa ke pasal apa? Pasalnya asalnya raja tu bukan raja, raja, dia seorang tawanan perang, hamba tawanan perang. Tu dia. Lepas tu tiba-tiba Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala dapat jadi raja. Tu dia, siapa tak mahu tu sekarang. Daripada orang sehina-hina manusia tiba-tiba jadi raja, orang paling mulia. Ampun tuanku, adakah Patik telah mendengar bahawasanya tuanku adalah memiliki 1000 orang hamba? Ya Allah, banyaknya. Ampun tuanku, adakah Patik telah mendengar bahawanya tuanku ada memiliki 1000 orang hamba, tiap-tiap seorang ada mempunyai beberapa ketul emas. Hamba dia ada ketul emas. Kalau seorang lah kata besar ni emas berapa bila ni andai lah. Kalau ketul emas pun kita kata 100 gram, 200 gram, 300 gram, 500 gram pun sebab tabaan kita buat andaian je lah. Kalau 1000 import beg plastik depan ni pun tak cukup kan, sebab ramai dan banyak. Bermakna hamba dia pun kaya kalau tuan dia lagi kaya. Nampak tak? Bila tuan dia tu kaya, hamba dia pun kaya, yang miskin adalah rakyat. Tujuan abang okey. Baik. Manakala 200 orang khadam wanita milik tuanku, 1000 orang hamba, masing-masing ada ketua emas. Kita kata betul tak lah. Okey, pasal apa? Buat lembut jalan depan rumah. Baik. Lepas tu ada pula 200 orang khadam wanita milik tuanku, masing-masing mempunyai barang-barang perhiasan yang bernilai. Khadam dia pun barang perhiasan tu bahan dia bila buat nampak. Dia telinga 3 kilo. dia kata 5 kilo. Bilang kan saja abang untuk badan lah. Nak serta bagi, kalau 200 khadam tu, nak tanya, biasa perempuan pakai maksimum barang kemas banyak mana? Kalau maksimum lah kira pada adatnya agak 500 gram cukup tak pakai di badan? Boleh no? Dia rantai 300 gram ke 500 gram dia rantai? Kena antara 300 dengan 500 tu masuk akal tak kena pakai? Bukan no? Buat 300 lah. 300 di tengkok. Okey. 100 belah kanan gelar besar, 100 belah kiri gelar besar,
Tak masuk cincin lagi, tak masuk di telinga lagi. Lama-lama dia jadi rebek. Tu hak cerita bohong. Tu mana? Hak yang sama serabut, hak yang apa? Yang tu bukan mai. Ni saya tambah-tambah. Baik. Jadi kalau 200 lah, macam ni lah ceritanya. Kalau satu khada wanita ada 500 gram mai, darat dengan 200. Berapa? 1000 kilo. Kan? 1000 kilo ke 1 kilo? 1000 kilo. 1000 kilo banyak weh. Banyak. Baik. Andai kata kamu sendirian membelanjakan ke semua itu untuk keperluan perang, sehingga mereka tidak lagi mempunyai barang-barang itu, maka patih bersedia memberikan fatwa untuk membenarkan tuanku mengambil harta rakyat. Ulang balik, aku tak nak dengar. Cerita dia gini. Hamba 1000 orang, ada 1000 kutiman. Dia punya orang kata khadam wanita masing-masing ada berapa yang banyak. Kan? Sebab tu dia kata, andai kata tuanku sendiri membelanjakan ke semua itu untuk keperluan perang, hingga mereka tidak lagi mempunyai barang-barang itu, ambil daripada 1000 orang hamba, ambil daripada 200 orang perempuan tu, maka patih bersedia memberikan fatwa untuk membenarkan tuanku mengambil harta rakyat. Kalau dia pun 1000 ketui dengan hak yang 200 tadi lunggut-lunggut, meja ni tak cukup. Mungkin lah ke? Tapi kalau besar meja, satu meja ni pun lunggut, main agak-agak banyak mana pun juta kita dah dapat. Kan? Rasa-rasa perlu tak ambil duit rakyat lagi? Tak perlu. Mungkin tak perlu. Tengok Imam Nawawi ni dia cerdik tau. Dia cerdik. Dia nak habaq kata hang Raja Zalim, dia tak kata. Kan? Dia nak habaq apa-apa tu tunggu kan. Hang tanya aku habaq. Hang tak tanya aku tak habaq. Bila tanya pula tengok cara dia habaq tu. Betul tak ada macam ni? Betul tak ada macam ni? Betul. Orang lain tu kadang-kadang bagi fatwa atas alasan apa dia? Ataupun memberi fatwa dalam maklumat yang terhad dan cetek. Maklumat belakang tak ada. Kan? Bila maklumat belakang tak ada, apa yang berlaku menyebabkan kadang-kadang fatwa itu tersasar kepada kebenaran dia. Kadang-kadang betul pada keadaan, tapi keadaan yang dicerita susah, salah. Macam contoh gini ya, orang pergi menikah di Siam lah. Pergi menikah di Siam, dia balik habang, dia kata, dia habang kat apa Tok Kadi di Siam. Dia kata, "Pak, aku tak mau bagi menikah aku." Kan? Pak, aku uzur sakit. Jadi, dia menikah tu dengan dia bohong. Bila nikah bohong, ya hak di Siam tu, hak tu nak bagi nikah ni, percayalah hidup pasal dia mesti hidup. Okey? Tak apa lah, tak cakap lah. Baik, bila dah dia percaya, dia pun akad nikah. Sah dah akad nikah dalam keadaan wali masih hidup. Sah dah akad nikah? Tu dia. Wali tu pun tak wakil kepada juru nikah tu, tak wakil apa-apa. Cumanya dia tu termakan tipu, hidup-hidup makan tipu. Dalam nikah, agak nikah tu sah tak? Hebat mufti-mufti pada kau. Kata tak sah. Hebat dah begitu berlambak. Tipu bini muda. Tipu bini tua, tipu ayah, tipu mak, macam-macam tipu. Jaga baik. Saya habaq kata tak sah, takut. Tapi bila ada wali, dia tolak wali, maka secara umumnya nikah tanpa wali nipu pula, dia haram. Mungkin tak? Sah. Nak jawab tak sah boleh? Orang belabak ada nikah sana. Saya tak suruh pergi baik. Sikit lagi. Allahu Akbar. Kesimpulannya. Beliau berfatwa tidak membenar mengambil harta rakyat selama kekayaannya sendiri masih dapat dipergunakan. Tu dia. Ya. Itu dia punya orang kata fatwa yang kemah. Maka raja pun mak kelipak. Ibn Nawawi dah keluar abang dah. Lagi hantar keluar jangan ambil hak ayat. Kalau keluar apa habis baru dah ambil ayat. Itu baru kat hamba, bukan ajar lagi. Faham tak? Bukan dia pun barang hanya hamba dia pun kaya. Dia kaya semula. Okey, tak apalah. Kita sambung.
Baginda Al-Malik Al-Zahir murka kepadanya. Ni. Okey. Kerana fatwanya yang amat menggemparkan, sehingga baginda mengeluarkan perintah supaya beliau segera keluar dari Damsyik. Okay. Kalau Allah fatwa macam ni, aku murka. Keluar daripada negeri Syria di Damsyik ni, ibu negeri Syria atau Suria. Untuk mentah tata empat, Ustaz Zaki pakai sorban Syria. Ulama Syria pakai begini. Di antara ulama yang pakai sorban macam ni, saya pakai jenis pakai begini, nampak macam ni. Dr. Wahbah Zahri pakai macam ni, ulama-ulama Lebanon pakai ni. Kalau Dr. Wahbah Zahri dia pakai macam ni, atasnya putih. Kalau mufti Lebanon, Palestin, dia akan pakai putih, atasnya merah. Atasnya merah. Tapi sebenarnya saya bukan tak suka pakai sorban. Kalau pakai sorban kena jadi lebih baik lagi. Nak merapu tu dia tak boleh. Dengan kita ni just kau buat belawak kan? Bila pakai sorban belawak lagi, dia rasa bandu belawak kan? Tak tahu. Dulu dia cerita sikit kan. Dah cerita masa kurang. Masa sekolah Masa sekolah tu, kawan-kawan di luar semua tak pakai beg, kita pun tak pakai beg. Tapi bila selepas habis STAM stam, bagi kata 6 tu keluar sekolah. Pergi jalan mana-mana pakai t-shirt, nak pakai t-shirt tu malu. Pakai rok panjang, baju tangan panjang, masuk dalam semua, atas pakai lepas. Kan? Kalau tak pakai lepas tu, berasa benar tak? Dia rasa tak malu tengok orang. Bila pakai lepas tu, rasa, ish. Ada sikit orang kata macam Tuhan jaga. Kan? Nak buat tak senang tu rasa fikir banyak kali. Padahal kita buat juga. Buat juga. Tapi orang kata ada sikit lah pendidik tu. Tapi kalau macam ni, keluar subhanallah, duduk tak angkat muka. Ada sekali saya cerita sekali. Jamuan malam sekolah saya tepat 2012-nya. Kawan turun pakai dengan kebaya ketat, turun pakai dengan baju kebaru macam-macam hak lelaki dengan hak t-shirt pun ada, hak yang baju batik dah. Saya turun pakai sejubah sorban. Sepanjang saya duduk tengok tak buang mata. Saya kira apa tengok aku buat apa kan? Sahaja saya nak pakai. Bila saya pakai macam tu, saya kira tak menyanyi berapa saya tengok. Kadang-kadang kau boleh harap kan? Hak susun program tu orang lain. Bila kita pakai gitu, tujuan kita bukan nak tunjuk supaya hampa sekian tinggal aku bukan sebenarnya. Kalau tak sekian juga sebab ada pernah lah orang kata saya punya anak murid lama jenis mata jenis horor-horor juga. Bila anak murid lama jenis horor ni, dia jemput saya, Ustaz sila jemput hadir ke majlis reunion persatuan anak-anak murid lama lah, murid tua kan. Buat kat mana? Buat Dewan Ramli Ngatelit. Yang saya pula teringat-teringat anak murid ulama aku nak pergi dah 7-8 tak jumpa. Ustaz kata parking tempat pasal malam tu jalan biar jangan tadi campak dengan buruk lapang, memang dapat nak jemput makan. Elok sampai datang tu pakai dia pakai punya tuan-tuan piring. Makan dah, mula makan dah. Baca doa. Tapi tengah makan dia pun main konsert kat atas. Maka ada murid aku macam ni lah. Saya buat macam mana? Saya undang balik, saya tekan SMS. Minta maaf lah saya tak tergamuk nak masuk majlis ini. Sebab saya nampak acara yang sedang berjalan ni tak apa nak masuk dengan hati dan akhlak. Saya buat gitu lah. Tak apa nak sesuai dengan hati dan akhlak yang saya nak, saya tak. Kan? Dah sampai sampai maklumat tu, rupanya pengerusi maklumkan pengerusi yang apa, yang dapat SMS ni, dia maklumkan pengerusi bisik kat kawan-kawan cikgu kat sebab. Dia kata, Ustaz jalan damai TV tak masuk. Benda tu sampai kat saya balik. Korang patut perangai aku macam mana. Apa penyanyi nak seronok-seronok, nak baca doa pula, aku takkan baca doanya. Macam tu perangai. Lebih kau penuri kita lah kan. Kita panggil Tok Imam Khabar Samai, Tok Baju Buat dengan juga putih lagi, baca doa. Alhamdulillah, ilah Allah. Lepas baca pung-tang. Daripada pukul 11 sampai pukul 4 petang. Nak boleh apa tak tahu. Sambung balik, itu selingan. Imam Nawawi terima sahaja perintah pengusirannya itu dengan girang hati. Dia seronok. Dia seronok apa? Dia seronok, dia dihalau pasal apa? Aku telah buat satu kerja kebenaran, aku dihalau di atas kebenaran. Oh, itu hebatnya tu. Lalu beliau pun keluar ke Nawa para ulama.
Syam telah berusaha menjemput beliau balik semula ke Damsyik. Dah kena halau, orang tak suka. Minta maaf sebutlah, kita sebut benda sensitif. Teringat sejarah Rafi itu lah. Dia dilarang masuk ke satu negeri kan. Tak tahu cerita dan terima nak lagi masuk dalam video ni, ada orang tengok apa dia. Okay. Tetapi beliau enggan balik sambil berkata, saya akan balik ke Damsyik selama baginda balik. Saya tidak akan balik ke Damsyik selagi mana baginda masih berpuasa. Maknanya selagi raja tu ada dan ada puasa, aku tak akan balik. Kita habislah dalam. Okay. Kisah ini memberikan kepada kita satu gambaran yang jelas tentang keberanian jiwa seorang ulama yang tidak mahu mengejar pangkat dan kedudukan dan tidak rela mengorbankan kebenaran hukum untuk kepentingan seorang dengan merugikan orang ramai. Kebenaran Imam Nawawi menegakkan satu kebenaran adalah sebagai contoh kepada ulama, di mana mereka dikehendaki untuk mengatakan sesuatu yang benar menurut hukum walaupun kepada sesiapa pun juga, dan mereka tidak boleh bersifat pengecut dan pengkhianat kebenaran semata-mata dipengaruhi 1001 macam kebimbangan dan ketakutan. Jadi ulama dipayung kan, orang dia dipayung. Okay. Umat Islam kini memerlukan kepada ulama yang berjiwa besar seperti Imam Nawawi, dan kita harap semoga ada kehendaknya mereka itu dalam kalangan masyarakat Islam untuk kebaikan umat dan agama. Maknanya pengarang ni kata apa? Dok, di mana-mana zaman pun ada ulama yang paling macam Imam Nawawi. Yang ke-8, okay, wafat Imam Nawawi pada 24 Rajab 676 Hijrah dan dimakamkan di sana setelah sekian lama beliau hidup dengan membujang, tidak beristeri di tengah suasana masyarakat Damsyik. Okay? Telah berjaya menyumbangkan tenaga, fikiran dan ilmunya kepada agama Islam dan umatnya. Sekianlah, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat ke atas beliau. Okey, apa nak apa bagi? Imam Nawawi meninggal ketika umur berapa tahun? 45 tahun. Tak ada nikah, tak ada fikir nikah. Fikir habis baca kitab, ajak kitab, karang kitab, baca kitab, ajak kitab, karang kitab, habis masa dia begitu je. Dan kalaulah kita ambil dalam suasana kita tadi, tuan-tuan masih ingat tak cerita kes takabaran tu cantik di Selangor? Ya tak? Ingat tak tak? Cuba bayang tengok. Yang tegaknya siapa? Almarhum Datuk Ishaq Bahru. Tapi yang seronok, yang kena pecat, yang kena buang, bukan Datuk cantik daripada jawatan Datuk cantik dah. Datuk Ishaq Bahru yang kena apa? Pecat. Allah Akbar. Yang ni harus sedih ni. Itu dia. Ada banyak lagi cerita ni, tapi hak itulah yang glamournya, kan? Hak cerita berlakon pun macam tu juga. Orang lain yang kena, orang lain yang kena penjara. Tak usah cerita lah banyak-banyak, tapi nak cerita ringkas cerita ini, sebenarnya mencari ulama yang takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia akhir zaman ni susah jumpa. Kalau setakat saya ni bukan ulama, orang kata setakat hati baca kitab sikit-sikit tu pun kadang-kadang nak cerita hukum payah. Bukan pasal apa? Ada satu orang kawan lah, dia kerja di Jabatan Mufti. Kulaan dia main Jabatan Mufti abang apa? Cerita gini nak minta bagi boleh hukum yang tak boleh. Kawan duduk di Jabatan Mufti dah, bukan Mufti, dia bukan Mufti, tapi duduk kerja di Jabatan Mufti. Adik-beradik main ni, kulaan main minta cerita apa kata boleh, sudah lah. Aku nak apa kata boleh, macam mana tak boleh? Kacau. Banyak benda lah kalau kita ikut, tapi sebenarnya mempertahankan prinsip agama itu satu benda yang teramat mencabar. Boleh lepas tu subhanallah lah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, jadi kalau ikut masa yang ada ni, kita bincang Ustaz Zaki tadi, kita nak reserve 15 minit untuk baca doa selamat dan tahlil. Dan saya nak tanya di belakang tu bersedia ke tak?
Okey, apa cerita pun kan. Saya sebenarnya 3 anak umur. Ada satu hamba Allah nak buat kenduri kesyukuran. Saya tak pasti minggu ni atau minggu depan. Abang dulu, tak kira abang nak doa pun tak. Itu tak umum tu. Tak ada. Okey, jadi tak apalah. Jadi orang kata barangkali ditangguh kot. Kita takut kot kenduri tu. Jadi insyaAllah hari ni kita buat. Orang kata doa selamat dan doa ada tahlil untuk saudara kita telah pergi. Dan insyaAllah pada saya Allah Ta'ala Maha Adil. Jika kita doakan untuk saudara kita, dan insyaAllah kalau kita tak ada, akan ada orang yang tunjukkan untuk kita. Kadang-kadang kita harap anak-anak pun kadang-kadang tak boleh harap. Kita harap kita yang sedia ada ni lah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أشرف المخلوقات كحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على
أسعد المخلوقات كشمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كفدر الدجى محمد وعلى